billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. InsyaAllah bersama saya lagi dalam program Satu Hari Satu Hadis, anjuran Panitia Pendidikan Islam SK Pusat Dungun. Hari ini kita ingin melihat satu hadis yang mana menyatakan kepada kita tentang kelebihan menghidupkan malam Ramadan. Hadis yang riwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alaih. Yang bermaksud, sesiapa yang membangunkan, menghidupkan malam Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni baginya apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebut pada permulaannya dengan perkataan man. Man ini salah satu daripada lafaz yang menunjukkan keumuman, yakni meliputi siapa sahaja, sama ada lelaki, perempuan, kaya, miskin, apa bangsa sekalipun, yang mana jika mana dia melakukan perkara ini menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Taala, maka dia akan mempunyai kelebihan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, itulah keampunan dosa. Maka dalam hadis ini mendorong kepada kita semua untuk merebut peluang yang diberikan oleh Rasulullah SAW dengan kita melakukan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, walaupun siapa pun kita, sama ada kita ni pemimpin, sama ada kita ni orang biasa, sama ada kita orang kaya, miskin, siapa pun kita, asalkan kita ni adalah ahli ibadah, itulah mereka yang ada lesen sebagai ahli ibadah, itulah bergelar sebagai seorang muslim, bergelar sebagai seorang muslimah. Maka Nabi menyatakan, sesiapa yang qama apa? Qama ni maksudnya bangun. Ini kiasan bagi mereka yang menghidupkan malam dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam hadis ni Rasulullah nyatakan, man qama Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan, yakni malam Ramadan. Menurut apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimaksudkan dengan menghidupkan malam ini ialah terhasil dengan sembahyang tarawih, terhasil dengan sembahyang at-tarawih, sebagaimana yang kita sedia maklum bagaimana kaedahnya, bagaimana cara kita melaksanakan. Ada khilaf lah di kalangan ulama tentang jumlah rakaat tarawih. Ada beberapa riwayat, kita boleh tengok perbahasan itu dalam kitab-kitab fiqh. Cuma pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i, jumlah rakaat sembahyang tarawihnya ialah 20 rakaat. Jadi siapa-siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan solat maghrib, kemudian solat isyak, kemudian ditambah dengan solat tarawih ni, menurut apa yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang mana dalam menerangkan hadis ni beliau menyatakan yang dikehendaki dengan menghidupkan malam Ramadan itu ialah dengan sembahyang tarawih, maka barulah insya-Allah dia akan mencapai dan mendapat apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekiranya tidak dilaksanakan sembahyang tarawih pada zahir mengikut apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, maka kita ternafi untuk mendapat kelebihan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu perlulah kita sama-sama berusaha. Kita tidak hanya dengan menghidupkan Ramadan itu dengan sembahyang maghrib, dengan sembahyang isyak, bahkan hendaklah kita juga
menunaikan solat tarawih, supaya kita termasuk daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Namun demikian, disyaratkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita mencapai kelebihan yang Nabi janjikan itu, hendaklah kita laksanakan dia sembahyang tarawih itu mengikut pandangan yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan iman, dalam keadaan penuh keimanan, yakni kita meyakini, kita mempercayai apa yang dijanjikan daripada pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sembahyang, kita tak yakin, kita tak percaya apa yang dijanjikan oleh Allah, kita takkan dapatlah. Jadi oleh kerana itu, bila kita solat, kita sembahyang tarawih ni, hendaklah kita yakin bahawa apa yang kita buat ini akan diganjari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, untuk kita dapat kelebihan itu, melalui sembahyang tarawih ni, ialah mestilah kita laksanakan dengan ihtisab, dalam keadaan penuh keikhlasan, mengharapkan pahala hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesiapa yang sembahyang tarawih dalam keadaan dia penuh keimanan kepada Allah, yakin terhadap pahala yang dijanjikan oleh Allah, kemudian dilaksanakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, maka apa yang Nabi janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan baginya apa yang terdahulu daripada dosa-dosanya itu, akan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Namun demikian, dosa yang diampun di sini, apa yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ialah dosa-dosa kecil. Ada pun dosa-dosa besar, tak dapat tidak, mesti kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Stay at home.